Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 November 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Polis dijangka memanggil 3 lagi calon PH dan 2 daripada Barisan Nasional berhubung dakwaan pelanggaran SOP semasa hari penamaan calon pada Isnin. Mereka termasuk pengerusi Perhubungan UMNO Melaka, Abdul Rauf Yusof dan calon PKRD Asahan Idris Harun. Timbalan Ketua Polis Melaka, Razali Abu Samah berkata, pihaknya telah membuka 5 kertas siasatan setakat ini selepas penyokong calon terbabit didakwa berkumpul memberi sokongan berhampiran pusat penamaan calon. Untuk rekod, pihak berkuasa telah melarang sebarang perhimpunan semasa hari penamaan calon sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan risiko penularan COVID-19. Calon hanya dibenarkan datang dengan seorang pencadang dan seorang penyokong untuk pencalonan. Semalam calon DAP di Dun Kota Laksamana, Lau Chi Leong dipanggil ke IPD Melaka Tengah untuk memberi keterangan berhubung dakwaan melanggar SOP. Bagaimanapun, Lau menafikan dia melakukan sebarang kesalahan, sebaliknya membangkitkan mengenai rombongan BN yang mengiringi Rauf ke pusat penamaan calon. Sementara itu, BN menganggap syarat ketat dalam SOP PRM Melaka sebagai amat melampau dan seakan-akan mengikat pihak yang terlibat. Timbalan pengerusi BN Muhammad Hassan berkata, kekangan tersebut telah menyebabkan pelbagai kegiatan meraih undi gabungan itu terhalang. Lebih baik kita tak payah ada pilihan raya. Ya? Hantar ke rumah tak boleh, itu tak boleh, semua tak boleh. Lebih baik kita main bertepuk bertampar kat rumah sajalah. Ya? Saya heranlah kerana kita dapat laporan jentera kita tak boleh pasang bendera, itu tak boleh, ini tak boleh. Susulan tindakan sedemikian, katanya, jentera BND Melaka menjadi trauma untuk menggerakkan aktiviti berkempen susulan diberi amaran oleh pegawai KKM. Sehubungan itu, beliau meminta supaya SPR dan KKM untuk mempertimbangkan kelonggaran SOP berkempen bagi meraihkan amalan demokrasi di negara ini. Pengerusi DAP Melaka Teh Kok Kiu mengulangi pendirian parti itu agar pengerusi PH Melaka Adli Zahari menjadi calon Ketua Menteri PH. Teh yang juga calon DAP di Dun Bemban berkata ini berdasarkan prestasi Adli sebagai Ketua Menteri di sepanjang 22 bulan pentadbiran PH. You see the 22 months, right? When we were the government, for the 22 months, he has performed well. He can lead the whole government. He can go to the ground. He can decide. He can lead. He dare to do decision. Even the important decision, he can do the right decision. A lot of things. Then he has done well. He's performed, and I feel that he's the suitable candidate. Dalam pada itu, Teh menyifatkan calon Ketua Menteri BN Sulaiman Mat Ali yang juga penyandang jawatan itu sebagai pemimpin yang lemah. He is a very big CM. Because who is the UMNO chairman, you tell me, in Melaka? Rauf again. And this happened before. Everybody knows that behind this CM, there's a lot of CM behind him. So if this thing happened again, I think I cannot see any future for Melaka. Berita seterusnya, bekas pengerusi Prasarana Tajuddin Abdul Rahman bakal dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia dalam tempoh terdekat. Sumber yang dekat dengan pemimpin UMNO itu mengesahkan pelantikan berkenaan dan berkata pengumuman rasmi akan dibuat oleh kerajaan. Tajuddin yang juga ahli Parlimen Pasir Salak dijangka akan memulakan tugas sebagai Duta Besar awal tahun hadapan. Spekulasi pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia bertiup ketika dia turut serta dalam lawatan kerja Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob ke Jakarta bermula semalam. Portal Berita Indonesia Antara News bulan lalu turut melaporkan bahawa kerajaan Malaysia dijangka akan melantik Tajuddin sebagai Duta baru. Pejabat Kedutaan Malaysia di Jakarta ketika dihubungi mengatakan bahawa ia masih lagi kabar angin, manakala pejabat di Kementerian Luar Negeri Malaysia enggan memberi sebarang komen. Sementara itu, sumber kerajaan memberitahu Malaysia kini bahawa Perdana Menteri telah menamakan Tajuddin sebagai Duta baru ke Indonesia.
shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Ahli Parlimen Kinabatangan Bom Motaradin mendapat kebenaran mahkamah untuk pelepasan pasportnya bagi perjalanan urusan perniagaan ke Timur Tengah. Mahkamah Session Kuala Lumpur semalam membenarkan permohonan pemulangan sementara pasportnya untuk 13 hari dari 10 hingga 22 November depan. Mahkamah memegang pasportnya sebagai sebahagian daripada syarat ikat jamin dalam perbicaraan rasuah yang sedang berlangsung melibatkan ahli politik veteran Sabah itu dan isterinya Zizi Izzat A. Samad. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Bung Teh Sikun mengesahkan bahawa Hakim Rozina Ayub memberi kebenaran itu berikutan tiada bantahan dibangkitkan oleh pihak pendakwaan. Teh juga mengesahkan bahawa alasan yang disebut untuk pelepasan pasport sementara adalah untuk perjalanan perniagaan ke Timur Tengah. Bung ketika ini menghadapi perbicaraan di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan menerima rasuah dan didakwa mengikut subsection 17-A dan seksyen 24-1 Akta SPRM. Kampung Pulau Perhentian di Besut, Terengganu dilanda banjir kilat susulan fenomena air pasang besar dan hujan lebat pagi tadi. Hujan yang turun sejak jam 1 pagi menyebabkan air melimpah ke kediaman penduduk kampung 5 jam kemudian. Berita Harian melaporkan tiada penduduk yang dipindahkan memandangkan air kembali surut pada pukul 10 pagi ini. Kejadian banjir kilat itu juga dipercayai berpunca daripada isu parit tersumbat yang mendatangkan masalah setiap kali musim tengkujuh. Angkatan Pertahanan Awam Terengganu terus mengingatkan penduduk supaya lebih berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan semasa. Terengganu dijangka dilanda fenomena air pasang besar sebanyak 4 kali pada bulan ini susulan monsun Timur Laut. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin. Untuk sekilas fakta, untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. As the ministry responsible for driving our country forward through science, technology and innovation, the recognition of this award to companies, agencies and individuals who bring positive socio-economic impact to society is timely, as it can serve as the motivator for the industry, community and others to always be mindful of innovation, despite the unprecedented COVID-19 pandemic. This effort also complements the national development agenda based on the spirit of Keluarga Malaysia. Akhir kata, kepada para pemenang, remember this: you have knowledge, and when you practice knowledge, you will get skills. When you practice skill, you will get habits. And when you
practice habits, you will get attitudes. And you practice attitude, you will get the right culture.